Hai semua, apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Orang putih kata berada dalam keadaan in the pink of health. Sebelum apa-apa, selamat datang ke episod pertama Menu Jago Sukan. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ansha Nadiah binti Ali. Adik-adik boleh panggil saya Kak Ansha. Saya merupakan pegawai dietetik di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Bagi setiap episod rancangan Menu Jago Sukan, saya akan kongsikan 2 menu resepi yang adik-adik ataupun ibu bapa boleh cuba di rumah. Terutamanya bagi adik-adik yang terlibat aktif secara langsung dalam bersukan. Bercakap mengenai sukan, physical activity, kita masih dalam PKP. Walau bagaimanapun, aktiviti fizikal masih boleh dilakukan walaupun berada di rumah. Kalau berada di rumah, kita boleh turun naik tangga ataupun sekiranya halaman rumah kita ada halaman, kita boleh pusing halaman asalkan jantung kita bergerak dengan laju. Di setiap episod juga saya akan menjemput seorang tetamu istimewa untuk kita sembang-sembang sambil memasak. Jadi, siapakah tetamu istimewa kita pada hari ini? Hai, saya Pesan. Hai Cik Puan Pesan, selamat datang. Apa khabar Cik Puan Pesan? Baik. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Cik Puan Pesan sekarang ini merupakan jurulatih di sekolah Sukan Bukit Jalil. Ya, betul. Jadi hari ini apa menu yang akan kita masak? Okey, hari ini menu yang dirancang bersama Aisyah adalah mihun sup bersama ayam bergedil. Ya, betul. Dan menu kedua adalah mango smoothie. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi kita akan masak hari ini bihun sup ayam dengan satu lagi menu Ayam bergedil. Jom kita masak dulu. So, kita mulakanlah. Habis tu panaskan dulu, kita boleh masukkan 1 sudu minyak. 1 sudu minyak ni bersamaan 45 kalori, 5 gram lemak. Sebab kita hanya masak untuk 2 orang. So, 1 sudu minyak kecil pun sudah mencukupi. Sementara menunggu minyak kita panas, kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Sementara tu Pesan, you tengah buat apa Pesan? Ni tengah cari-cari. Kecil-kecil ni okey Pesan, tak? betul, boleh. Apabila bawang kita dah mula naik bau, sementara tu Pesan buat bergedil ayam. Yes. Antaranya kita dah ada mashed potato, potato yang telah dilenyek. Yes. Betul tu So, ayam tu nak habiskan ke, Aisyah? Boleh. Untuk satu tu Habiskan 1 ketul. Okey. Dan apabila dah naik bau dan nampak bawang kita dah ready, kita boleh masukkan stok ayam. Kita dah matikan dulu. Masukkan stok ayam. Okey. Dan juga halia, sedikit halia. Next potong daun bawang. So, untuk masukkan, jadikan bergedil ayam ni lebih sedap lah, wangi lah kan? Betul. Okey. Kita gunakan stok ayam. Kalau biasanya di rumah, selalunya kita akan guna cube ayam. Tapi apabila kita guna stok ayam, sebenarnya kita dah mendapat glutamate yang semenjadilah dan boleh menggantikan MSG. Sambil kita tunggu sup kita mendidih. Aisyah, saya pun macam teringat lah awak kata mihun sup ni sesuai untuk dimakan pada menu utama betul. kan. So kalau lepas kejohanan, kita susahlah kita nak prepare kan mihun sup macam ni. So apakah cadangan menu selain daripada mihun sup? Selain bihun sup,
Di kejohanan kita boleh bekalkan sandwich tuna juga. Sebabnya sandwich tuna tu dia ada sumber karbohidrat dan juga salad dan tuna sebagai sumber protein. Dan tapi bihun sup kita ni tidak kurang hebatnya. Sebabnya selepas kejohanan ada masa 24 jam. Kadang-kadang selepas keesokan hari pun kita ada game juga. Dia boleh membekalkan tenaga dan sumber protein juga. Sebab dilihat di sini mihun sup dia dah memang penuh lah. Orang kata complete meal lah kan. Sebab complete ada dan balance. protein, ada karbohidrat dan ada fiber kat situ. Dan seterusnya saya masukkan isi ayam tadi. Okay? Okey. Oh, wanginya. Sementara menunggu sup ayam saya ready, kita lihat dulu macam ni kita ada hari ni sumber kita adalah ada karbohidrat daripada bihun. Untuk satu pertukaran bihun sebenarnya tak banyak dalam separuh cawan teh sahaja. Tapi untuk seorang individu boleh ambil dalam 3 pertukaran bihun bersamaan dengan 1.5 cawan lah. Dan apabila kita bercakap mengenai bawang putih kan, bawang putih ni pun dia boleh bertindak sebagai antibiotik semua jadi juga. Last kali kita akan letak pak choy ni. Pak choy ni sebenarnya tinggi vitamin K. Ya ke? Ya, tinggi vitamin K. So perlu ke dimasak dalam keadaan lama? Pak choy sangat tinggi dalam vitamin K. Vitamin K ni bagus ni vitamin K. Sebenarnya apabila kita semakin berusia, tulang kita mereput. Tapi vitamin K ni membantu melambatkan proses perebutan. Dan juga selain itu dia akan tinggi serat. Apabila tinggi serat membantu pengawalan gula dan darah dengan lebih baiklah. Dan ini halia, tadi saya letak halia sementara tunggu chicken soup saya ready. Saya nak terangkan mengenai halia. Bagusnya halia ni dia merupakan salah satu bahan aktif yang boleh membantu meningkatkan metabolisme badan juga. So apabila meningkatkan metabolisme badan, dia membantu sistem bahan damas secara tidak langsung lah. Yelah, sebabnya macam kalau I mean like Chinese kan, they really love halia kan. Ya, betul. Dan bihun sup kita kita ada option bihun dengan sup bersama dengan ayam. Ayam yang kita ambil ni isi ayam, kita tahu memang rendah lemak dan tinggi protein. Selain itu, kadang-kadang kita selepas game, dia tak lalu nak makan tu tak, Betul, memang selalu sebabnya. Ada tak balik-balik game terus tidur sampai 12 jam tak ambil makanan? So far tak adalah terus tidur kan. At least diorang akan sneaking juga selepas kejohanan. So ataupun latihan lah. Tapi itulah Aisyah, saya nak minta pandangan lah kan. Snacking yang orang kata sihat dan senang disediakan selepas dalam 30 minit selepas latihan. Antara dia apa? Selain daripada macam kita tahu macam sandwich kan. Kalau macam buah-buahan apa yang sesuai? Antara snacking yang sihat sememangnya buah-buahan segar lah. Saya guna minyak hari ni kan. Terkejut dietitian guna minyak. Sebab selalunya kalau orang yang betul. sihat-sihat menu ni dia jaranglah pakai minyak kan. Betul. Nampak tak? Elakkanlah pakai minyak. Tapi sebenarnya pak choy tadi kita ada vitamin K kan, vitamin K. Vitamin K untuk menyerap dalam badan dia perlukan minyak ya betul. Really? Sebab vitamin K tak pernah tahu pula yang tu. Bukan fat soluble vitamin. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Pendek dia kita panggil vitamin adik. So saya rasa kalau macam ni betul. merupakan satu ilmu yang barulah untuk adik-adik di rumah sana. So kena makan fiber. Tetapi untuk minyak, lemak dan sebagainya, dia ada 2 jenis. Lemak yang baik dengan lemak yang tidak baik lah. Kalau lemak yang baik tu polyunsaturated ataupun monounsaturated yang kita panggil omega dan sebagainya tu. Tetapi kalau minyak yang tidak baik tu saturated fat. Saturated fat ni berkenaan yang tu Kak Aisyah. Tadi saya ada terbaca kat adik-adik di rumah. Tadi dia ada cerita. Dia kata dia ada satu habit ni sejak PDPR kat rumah ni. So dia kerap macam snacking depan laptop lah kan. So dia kata dia selalu makan krepek, pisang. So adakah itu adalah lemak yang fat tadi Aisyah cakapkan tadi? Ya betul. Itu salah satu sumber daripada saturated fat lah. Lemak tepung. Tapi lebih jahat daripada lemak tepung ni, tidak ada satu lagi lemak trans. Lemak trans ni lemak yang biasanya didapati dalam produk-produk yang terproses, yang barang-barang yang dalam tin, canai dan sebagainya. So it's like basically it's processing food lah yang dah diproseskan lah. Okey, saya punya ayam bergedil dah siap. So tunggu saja nak untuk masuk dalam air fryer kan? Ya betul. So nampaknya ayam itu pun dah bergelegak. Oh, bau wangi lah. Sambil tu kita readykan kita punya pak choy. So yang ni akan buat hiasan lah nanti. Ya betul. On top. Sementara itu kita akan masukkan sedikit black pepper ke dalam sup kita dan garam.
Okey, kalau macam mi hun sup ni kan, selalu kalau tengok nak tambah sedap dia, orang selalu makan dengan kicap pedas kan? Betul. Is it recommended? Maksudnya untuk atlet-atlet lah. Is it recommended untuk ada kicap pedas kat situ? Untuk sebagai tambahan. Kicap dia punya kalori sangat rendah tapi sebenarnya. Tetapi yang dirisaukan kicap ini tinggi sodium. okey. Sebabnya dalam sehari kita hanya perlu dalam 5 gram garam sahaja. Tapi dalam kicap, satu sudu kicap tu lebih kurang dalam kena satu sudu teh dia bersamaan 200 mg. Maknanya kalau sudu besar tu dah 3 sudu teh bersamaan 600 mg. Itu dah dikira 1/3 dah daripada keperluan sehari kalau kita ambil satu sudu teh So kicap kira tadi. maksudnya boleh makan tapi dalam kuantiti yang sikit lah Ya, sebenarnya. betul. Okey. Sekarang saya potong cabbage ungu kerana tumbuhan ni kita tahu dia phytonutrient. Dia ada yang warna oranye, kemerahan dan ada juga warna hijau, ada warna purple dan sebagainya. Dan setiap warna ni membawa zat yang berbeza. Saya kan ada tengok tahu satu artikel kan dia kata kalau boleh macam satu meal tu kalau let's say kita nak makan veggie kan. So jadikan dia berwarna-warni. Betul tak? Ya, betul. Okey. So hari ni Menarik, semua menarik. hijau kita adalah pak choy dengan daun sop. Ada Dan kita ada Kopi purple. sungguh, lepas tu Betul. tomato. Ya, betul. Menarik ni kita punya hidangan. Dan kita akan enjin sikit dengan citrus Okey. kita sumber vitamin C. So, Sambil-sambil potong menunggu tu separuh, nanti ya. kita akan bergedil ayam Pei, kita akan kalut dengan telur dan akan letak dalam air fryer saja kan Pei? Yes, So betul. itu pun boleh mengurangkan pengambilan minyak jugalah. Sebab hari ni kita nak cuba kurangkan penggunaan minyak. So even though kita tak ada minyak untuk air fryer, actually makanan yang dilepas goreng pun akan jadi sedap kan? Ya, betul. Berbanding kalau kita deep fry, apabila deep fry tahu bergedil ayam ni memang akan menyerap minyak dengan banyak, tetapi apabila kita menggunakan air fryer kita hanya sapu lalu saja minyak tu. So kandungan minyak tu memang dapat lebih terkawal lah. Saya setuju dengan tu Aisyah sebabnya kadang-kadang preparation kita sama je. Cuma method kita memasak tu kan berlainan. Okey, nampaknya saya punya sop ayam pun dah ready. Okey, saya tutup. Sebelum tu kita boleh terus letak kita punya pak choy sebab kita tak nak dia layu sangat. So lepas tutup kita akan terus letak pak choy lah. Bersama dengan cabbage kita. Okey. Oh, okey. So ini hiasan terakhir lah nanti. Ya, betul. Kemudian jom kita hidang. Okey, jom. Okey, akhirnya dah siap juga kita punya bihun soup Pei. Nampak lazat lah Aisyah. Bau pun dah Yes, harum dan sangat menyederakan. Saya suka warna-warni ni dekat atas mangkuk ni. So, jadi Pei, saya tuangkan sup ayam kita ya. Kalau kita tengok mangkuk ni, dalam hidangan ni ada 3 pertukaran karbohidrat dah dalam 180 kalori ya. Okey. Kemudian ayam 3 pertukaran dalam 180 hingga 200 kalori juga. Kemudian kita ada sumber serat kita lah. Yes, betul. Vitamin ya. Wow. Nampak menarik kan? Tengok tu bihun sup. Ini belum hias lagi. Dia kita Okey, taburkan so kita daun sup. okey, so yang ni kena hiaskan kat tepi lah. Daun sup ni pun ada sifat antioksidan, sangat bagus lah sebenarnya. Bagi atlet-atlet yang contohnya petang tu kita aim untuk buat strength ataupun gym dan sebagainya, perlukan lebih protein kan, betul tak? Okey, strength conditioning lah kita Yes, cakap. betul. So kita perlukan tambahan protein. So Betul, tambah itu saya protein kita setuju. boleh tambah telur lah. So Okey. yang ni telur yang kita half boil kan. Half boil kita pecahkan je. Kita masukkan. Half Wow. boil. Okey. So dah dikira ada extra protein lah di sini. Didik TV KPM Didik TV KPM
menu kedua kita. Kita akan buat apa Pe? Satu smoothie mangga. So yang ni susu lah. Susu bersama mangga. Okey. Kemudian satu lagi kita akan buat jus mangga biasa saja. So, tanpa jus mangga, susu. tanpa susu. Okey. Okey. So kita akan masukkan dulu buah mangga kita. Okay, mangga. So kita akan buat dengan yang ada protein dululah. Kita akan buat jus mangga biasa dulu. Okey. So perlukan air. Kurang air. Sukatan ni memang sekali minum je lah. Yes. Sebab saya rasa kalau minum saja untuk mango juice ni, kita boleh rasa kenyang kan? Ya betul. Sebabnya mango bukan buah yang antara yang memberi vitamin C juga. Dan vitamin C dia lebih kurang sama dengan oren. Keperluan remaja bawah 18 tahun, vitamin C cuma dalam 50 hingga 70 saja sebenarnya. Tak banyak lah. Tak banyak. Dan kita selalu digembar-gemburkan dengan suplemen yang 2000 mg dan sebagainya kan. So sepatutnya tak perlulah kan suplemen yang daripada tu. Saya blend Okey, dah siap kita punya jus mangga ori kita. Okey, so yang ni memang tak perlukan gula tambahan dan sebagainya kan? Ya betul, sebab buah mangga pun dah ada gula semua jadi, fructose. Sebab bila dia dah blend kan, texture dia tu macam smoothie juga kan? Ya betul. Dia boleh masukkan ais. Okey. So boleh tambahkan dengan ais untuk tambah kesejukan kan? Nampak lebih menarik. Okey. Dan seterusnya kita akan buat smoothie pula. Okey. Apa beza di smoothie kita dengan jus ori biasa ni? Bezanya kita ada susu. Susu hari ini kita gunakan susu yang high protein ya adik-adik. Susu high protein, susu di pasaran memang ada banyak kan. Ada yang high protein, low fat, high fat, full cream dan sebagainya. High protein memang biasanya akan lebih tinggi protein sedikit dalam, biasanya kalau 125 ml, 125 ml tu susu biasa dalam 8 gram protein, tapi kalau susu high protein dalam 10 hingga 11 gram protein lah. Okey, berkenaan itu kan, boleh tak kalau kita gantikan dengan macam, kan sekarang di pasaran macam banyak kan, macam ada susu kurma, ada almond milk, and then like adalah banyak-banyaklah perisa yang dah diproses lah orang kata. Kan? So is it good? Yang penting apabila kita membeli susu, kita kena tengok label nutrisi. Tengok di belakang dan kita kena bandingkan setiap 100 ml mengandungi berapa karbohidrat, berapa protein dan juga berapa lemak lah. Dan kalau kita comparekan susu skim ataupun susu skim dengan susu full cream, memang jauh bezalah kandungan lemak yang ada. Jadi sesiapa yang underweight, kurang berat, tak perlu minum low fat lah. Anda disarankan untuk minum full cream milk lah. So tapi kali ini memandangkan kita khas program kita untuk yang aktif bersukan, saya pilih susu high protein lah. So dalam satu jar ni sebenarnya banyak juga susu. So kita habiskan ke, tapi tak perlu. Tak apa. So kena tambahkan ais kan? Tambah sikit ais. Sebab kita nak jadikan tekstur dia tu lebih, orang kata lebih pekat. Lebih pekat. Okay, here you go. Dah maksimum. So kena perlahan-perlahan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, you see the sticky kan dia punya texture. So nampak macam lebih yummy lah orang kata kat situ. Kita tak gambar depan. Kita tengok perbezaan dia. Nampak macam sama, tetapi kandungan kalori, karbohidrat dan protein berbeza lah. So kita akan tambah sikit sebagai hiasan. Apa yang kita hasilkan hari ini memang merupakan satu meal yang komplit lah untuk atlet selepas latihan ataupun satu kejohanan. So in fact kalau macam smoothie ni kan, macam untuk saya sendiri, saya suka jadikan dia breakfast. Macam very simple one, macam just blend and everything, cukup. Ya betul. Jom kita rasa. Tak sabar saya. Kita simpan sampai poket. Alright. So kita rasa.
cukup rasa walaupun kita guna apa ni? Chicken stock yang asal kan? Betul. So special nak rasa jus mangga tanjung ori. Okey, so Ini yang saya vitamin punya C. ni high protein. Ya. Sedap. Jadi adik-adik, itu saja untuk episod kali ini. Menu ini boleh cuba rumah. Kita jumpa lagi untuk episod seterusnya. Bye. Jom kita makan. Didik TV KPM